Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Fakhruzaman bin Abdullah Din, merupakan pelajar Pendidikan Agama Islam JAIS 1 IPG Kampus Temenggong Ibrahim, akan membentangkan satu tajuk Model Azure di bawah subjek EDUP 2112 Teknologi dan Media Pengajaran. Saya dibimbing oleh Puan Amhani binti Jahsan Ahpandi. InsyaAllah kita akan menelusuri tajuk model Azure dengan lebih mendalam. Apa itu model Azure? Model Azure adalah satu model reka bentuk instructional Azure HENIX 1982, bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Model Azure ini digalakkan penggunaannya di dalam bilik darjah kerana model ini sangat meluas penggunaannya di kalangan guru-guru untuk merancang pembangunan media instructional secara sistematik. A untuk Analyze Learner, S untuk State Objective, S yang kedua Select Methods, Media and Materials, U Utilize Media and Materials, R Require Learner and Participation, E Evaluate and Revise. Analyze Learner bermaksud sesuatu bahan yang dibina oleh guru perlu mengenal pasti pelajar dari segi umur, latar belakang, sosioekonomi, kebolehan dan pengetahuan sedia ada. Murid pasif perlu ada bahan yang mampu menarik minat pelajar. Analisa pelajar ini penting bagi guru supaya bahan yang dibina mencapai objektif guru. Kenapa ia penting? Ada 3 sebab. Guru mampu membangunkan bahan yang baik dan bersesuaian dengan latar belakang murid. Guru juga boleh membantu murid memahami dan mengenal pasti maklumat pembelajaran berkaitan tajuk dengan mudah. Manakala, ia juga dapat mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik di dalam bilik darjah. Seterusnya, state objektif ataupun menyatakan objektif. Sebelum pembelajaran bermula, menentukan objektif adalah penting supaya guru dapat menetapkan sasaran yang mahu dicapai dan seterusnya menetapkan apa yang murid perlu dapat. Ini adalah kata-kata daripada Yusof 2006. Secara langsung, objektif pengajaran amat penting untuk dicapai kerana ia memberi panduan untuk guru melaksanakan PNP di dalam bilik darjah. Begitu juga pemilihan bahan. Bantu mengajar dalam aktiviti murid turut dapat membantu mencapai objektif. Oleh itu, analisa guru, pemilihan bahan, penetapan objektif dan pelaksanaan pengajaran yang berkesan mampu mencapai objektif pengajaran sesuatu tajuk. S seterusnya adalah Select Method, Media and Materials, bermaksud memilih kaedah, media dan bahan. Kaedah pengajaran penting untuk disesuaikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti set induksi, pengenalan konsep, aktiviti berkumpulan dan latihan. Pemilihan media pula, guru perlulah memilih media yang sesuai serta membolehkan mesej atau maklumat yang disampaikan dengan berkesan. Antara media yang sesuai adalah video YouTube, tayangan video, televisyen, komputer dan gambar statik. Manakala bahan yang sesuai pula adalah bahan sumber seperti buku teks, carta dan lembaran latihan yang bersesuaian dengan pengajaran. U pula membawa maksud Utilize Media and Materials. Guru perlu diingatkan supaya menentukan arah tuju pengajaran dan pembelajaran. Pada masa kini, penggunaan bahan dan media daripada internet, e-learning, online learning, laman web dan sebagainya sudah lumrah digunakan. Namun begitu, kawalan, ubah suai, tambah baik dan baik pulih perlu dipastikan agar sesuai dengan situasi semasa. R pula membawa maksud Require Learner and Participation yang membawa maksud penglibatan murid. PAK 21 menekankan pembelajaran berpusatkan murid. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah kuis, latih tubi, kerja berkumpulan, perbincangan, latihan dan projek. Dan yang terakhir adalah Evaluate and Revise. Menilai ialah satu proses untuk melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Penilaian yang dilakukan oleh guru boleh dilakukan setelah selesai proses pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu menilai bahan media yang berlaku sebelum, semasa dan selepas menghasilkan bahan media tersebut.
Proses pembaikan perlu dilakukan agar bahan media tersebut benar-benar sesuai dengan murid. Seterusnya menepati objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian boleh dilakukan secara lisan atau tulisan, secara formatif atau sumatif. Kesimpulannya, model Assure mempunyai asas yang kukuh untuk dijadikan panduan pembinaan bahan media pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana bukan sahaja memberi panduan kepada guru dalam pengajaran dan pembelajaran, malahan ciri-ciri yang terkandung dalam model ini mampu mengubah tanggapan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang selalu dikatakan sebagai membosankan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.